So dia bermain dengan graf itu yang dalam satu masa yang tanpa ada dialog, dan itu kekuatan dia juga. Emosi, rasa dalam dalam watak itu dia berjaya capai dan dia keluarkan, dan on point. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, kali ni kita bersembang-sembang pula pasal seorang pelakon dari Indonesia. Beliau ialah Aryo Bayu Wicaksono, atau lebih dikenali dengan nama Aryo Bayu. Aryo Bayu ni dia, cerita sikit lah yang aku tahu pasal dia. Dia ni dilahirkan di Jakarta tapi dibesarkan di New Zealand sebab ayah dia pergi belajar kat sana, dan lepas habis belajar stay kat sana, buat bisnes dekat sana lah. So dia memang dibesarkan di New Zealand lah, sekolah semua kat sana, kat New Zealand. Kemudian dia belajar teater di Globe Theatre kat London. So dia ada background dalam teater. So no wonder lah kalau kita tengok lakonan dia memang on point lah. Sebab dia memang pelakon teater dulu, kemudian berpindah ke skrin, pelakon filem. So dia balik ke Indonesia, jadi pelakon filem lah di Indonesia. Antara filem-filem dia, kalau korang tahu, adalah Wan Tu Jaga. Dia bawa watak Sugiman, dalam filem Wan Tu Jaga. Kalau korang tengok filem Wan Tu Jaga, korang tahulah yang mana satu. Dia juga berlakon dalam siri episod dekat View, The Bridge season 2. Dia bawa watak polis dari Indonesia. Nama dia Hendrianto. Kau tengok Bridge dekat View, korang tahulah siapa dia. Selain itu banyak filem-filem lain yang dia berlakon dekat Indonesia. Soekarno, dia bawa watak Soekarno filem tu. Filem dekat HBO pun dia ada. Dekat HBO kalau tengok Half World dulu ada dekat HBO. Dia berlakon je, tak ingat watak apa, tapi memang dia ada berlakon kat situ. So aku nak cerita pasal Aryo Bayu ni sebab aku pernah kerja dengan dia. So nak bercerita tentang macam mana dia bekerja. Dia sebagai seorang pelakon menurut pandangan aku lah. So sebenarnya aku kenal dengan Bayu ni adalah melalui Bron Palare yang bawa. Sebab Bron waktu Wan Tu Jaga, dia adalah penerbit filem Wan Tu Jaga tu. So waktu buat skrip tu, so ada watak, memang kita create watak Indonesia, memang ada cerita sebagai migrant worker yang bekerja dekat Malaysia ni lah. So dia aku waktu perbincangan dengan Bron tu, kami decide untuk letakkan watak itu sebagai memang nak cari daripada orang Indonesia. Memang kita tak ada intention pun nak cari pelakon Malaysia yang bawa watak. Boleh sebab kita boleh je belajar bahasa Indonesia, pelakon Malaysia boleh je bawa watak watak orang Indonesia, tapi dia tak ada dia tak ni. Kita tengok, kita dengar, kita yakin. Nak dapat yakin tu susah sebab kita masih nampak dia bawa pelakon Malaysia bawa. Bukan tak boleh, ada saja pelakon-pelakon Malaysia yang mampu untuk bawa, tapi memang waktu itu kita decide nak bekerja dengan pelakon Indonesia lah. So dan dia pun memang bawa watak sebagai orang Indonesia, pekerja Indonesia di Malaysia. So Bron yang bawa, introduce kat aku, sebab Bron kenal dia pula melalui Joko Anwar. Sebab Bron kita tahu dia memang antara pelakon favourite Joko Anwar lah. Kalau dari Malaysia, the only lah, the only.
pelakon dari Malaysia yang selalu dapat peluang atau dapat tawaran daripada Joko Anwar untuk bekerjasama. So kenal Bayu, so dia introduce Bayu kat aku. So memang flykan dia dari Jakarta datang KL, jumpa buat casting. Bukan casting sangat pun, kita borak-borak, sembang-sembang apa semua, cerita pasal karakter, aku cerita pasal watak Sugiman ni macam mana. So dia pun tanya soalan untuk nak fahamkan lagi watak tu apa semua. So dari situ aku nampak yang aku dah yakin. Memang aku dah nampak memang itulah Sugiman yang aku cari. So jadi confirm. Selain pada tu ada seorang lagi lah, Asmara Abigail, yang bawa watak adik kepada Sugiman dalam filem Hantu Jaga. Ini pun ada interesting, tapi sebab kali ni aku nak bincang pasal Bayu, aku cerita pasal Bayu saja. Sebab Asmara ni pun dia Hantu Jaga tu dia first filem yang ada dialog. Sebelum tu dia ada berlakon satu filem, tapi filem tu tak ada dialog, maknanya filem bisu. Walaupun watak dia tu watak utama, tapi dia tak perlu tak perlu untuk berdialog. Opera Jawa, dia tak ada dialog waktu tu. Watak dia sebagai penari, Lepas aku dengan Bron dah bincang, so kita dah macam confirm lah kita akan ambil Bayu untuk bawa watak Sugiman tu. So lepas tu dia datang lagi sekali untuk buat rehearsal lah, sebab aku buat ada sesi rehearsal. So sebab dia memang background daripada teater, jadi agak senang untuk bekerja dalam proses rehearsal dia. Ada setengah pelakon yang dia bukan daripada background teater, dia agak susah sikit sebab dia tak faham ataupun dia tak serasi dengan proses kerja rehearsal ni, sebab dia orang dah biasa untuk dapat skrip, lepas tu pergi location, and then rehearse sikit dekat location, rehearse dengan kamera, and then shoot. Dia tak melalui satu proses rehearsal untuk kita dapatkan karakter tu, untuk kita gali lagi karakter tu, untuk kita mengejarkan karakter tu lah dalam proses tu, bukan hanya rehearse scene saja. Sebab pelakon memerlukan ruang ini untuk nak masukkan watak yang dia nak bawa ke dalam diri dia, untuk menjadi watak tu. So proses rehearsal tu kita buat, dan dia banyak membantu aku juga dalam proses rehearsal tu, dari segi bertanya. Maknanya dia nak tahu secara contoh macam dia nak tahu latar belakang watak tu, siapa watak ni sebelum datang ke Malaysia. So background karakter tu, so bila pelakon dia dah betul-betul faham dengan background karakter tu, bila dia bawa watak tu jadi lebih senang. Sebab dia ada dekat belakang kepala dia, maknanya dia ada sejarah diri dia. Macam kita jugalah, sebab karakter sebenarnya bila kita berlakon, kita bawa satu karakter, dia sebenarnya macam cermin kehidupan kita dekat luar ni. Kehidupan kat luar kan dia ada perjalanan. Kalau umur kita dah 30, sudah 30 tahun kita hidup, apa pertempuran kita dalam proses itu sampai ke 30 tahun. Siapa pula orang-orang persekitaran kita yang berada di sekeliling kita, apa semua. So benda-benda ini penting. Bila pelakon dia nak bawa satu-satu watak, dia kena clear tentang benda ni. So Bayu sangat committed dalam hal ni, dan dia bagi sentiasa on point. So bila shoot dengan dia pun sangat mudah, dan aku sendiri memang senang untuk bekerja dengan pelakon-pelakon begini. Bukan dia seorang aja, ramai lagi dekat Malaysia pun ada pelakon-pelakon yang macam tu, yang bila kita sebagai pengarah, kita bekerja dengan dia, kita rasa macam best, kita rasa puas, sebab dia memberi. Tapi kita akan ada masalah bila pelakon yang hanya menunggu arahan, sebab dia tengok pengarah, so pengarah kena arah, so arahan, menunggu arahan daripada seorang pengarah. Jadi mentaliti yang macam ni kadang-kadang buat kerja tu jadi tak best, sebab dia tak melibatkan satu collaboration atau kerjasama antara dua belah pihak ini. Kerja yang best adalah bila berlaku benda ni.
Dari segi communication dengan Bayu tak ada masalah, sebab walaupun dia berbahasa Indonesia, kita dengan Indonesia tak ada masalah lah. Aku tak ada rasa satu masalah untuk kita memahami apa yang orang Indonesia cakap, dan untuk orang Indonesia memahami apa yang kita cakap. Dan dia ada cuma yang bezanya mungkin ada satu dua patah perkataan yang beberapa patah perkataan yang berbeza, yang kalau dalam proses Bayu kadang dia akan tanya kalau dia tak pernah dengar perkataan dia, tak faham, dia akan tanya, dia akan tanya untuk kepastian, untuk dia faham. So at the same time dia belajar, dia belajar juga untuk memahami budaya dan bahasa Malaysia bila dia bekerja dengan orang Malaysia. So dia benda yang macam dia sendiri yang mencadangkan dan meletakkan bahawa Sugiman ini tak perlu untuk cakap dalam bahasa Indonesia yang betul-betul Indonesia. Sebab Sugiman ni dah bekerja lama dekat Malaysia, dan Sugiman ini juga ada rasa untuk menjadi orang Malaysia kalau ikut watak itu. So sebab dia bekerja kat sini, dan dia sendiri pun melalui dialog dia, kalau kita dapat tahu, dia bercakap tentang nak besarkan anak dia kat sini untuk bagi pendidikan anak dia dekat Malaysia apa semua, yang diargue oleh adik dia sendiri. So dia membayangkan Sugiman ini akan bercakap macam orang Malaysia sedikit. Sebab tu kalau kau orang tengok dalam filem Orang Tu Jaga, Sugiman dengan adik dia beza, sebab adik dia baru sampai daripada Indonesia, so sangat pekat lagi bahasa Indonesia dia. Sedangkan Sugiman waktu dia bercakap dengan adik dia tu, okey, memang bahasa Indonesia dia memang pekat, memang piau. Tapi bila Sugiman bercakap dengan orang lain, dengan polis ke, dengan majikan dia, kita boleh dengar tone suara dia bertukar, ataupun bunyi nada suara dia bertukar menjadi lebih macam orang Malaysia, orang Melayu bercakap. So lebih tepat lagi macam orang KL lah. Dia ada dia cuba nak masukkan. Sebab Indonesia kan dia kalau KL kan dia saya. So ini dia serap masuk dalam karakter dia. Itu belum lagi aku masuk bab dia memberi emotionnya so smooth sangat. Dia bagi tu, kita boleh tengok daripada satu yang keras, garis muka yang sangat keras, tiba-tiba menjadi kendur, dan akhir sekali kita nampak yang dia sangat lemah. So dia bermain dengan graf itu yang dalam satu masa yang tanpa ada dialog, dan itu kekuatan dia juga. Emosi, rasa dalam dalam watak itu dia berjaya capai dan dia keluarkan, dan on point. So ini adalah bagi aku sendiri, pelakon-pelakon begini yang aku harapkan untuk bekerja. Di Malaysia ada, bukan aku cakap yang di Indonesia je, tak. Aku cakap sebab aku bekerja dengan Bayu dan aku dapat benda tu dari dia. Di Malaysia pun ada pelakon-pelakon yang macam tu. Kita boleh tengok saja macam Amirul Effendi, macam Bron Palare, macam ramai. Even kalau aku sebut macam Syed Hussein yang pernah bekerja dengan aku dalam filem Psycho Mencuri Hati. Syed Hussein itu sangat special, tapi dia tak berapa nak ke depan, sebab dia lebih suka untuk bekerja di belakang tabir sekarang ni. Tapi dari segi bakat lakonan Syed Hussein, aku rasa dia level dia pun macam gitu, dan melalui proses yang sama juga. Walaupun dia bukan, orang kata dia daripada background teater ke apa, dia background dia muzik, tapi Syed Hussein pun dia tapi nantilah, ini sebab aku dah pergi ke Syed Hussein pula, dan ini kita nak fokus pada Aryo Bayu. So aku ingat lagi discussion yang macam aku dengan Bron lepas filem ni ditayangkan, dan lepas dapat sambutan dari segi kritikan, pengiktirafan apa semua. Kita duduk untuk cakapnya sayang, sebab dalam festival dekat Malaysia, pertandingan filem dekat Malaysia, awards dekat Malaysia, kita tak include pelakon luar. Macam FFM contoh dia, kita lebih untuk lebih national sifat dia.
So kalau pengarah atau pelakon daripada luar, dia tak boleh masuk dicalonkan kat situ. Sebab kita nak cakap kalau Bayu boleh dicalonkan, dia ada chance untuk untuk diiktiraf di Malaysia. Itu pasal Aryo Bayu. Yang aku rasa yang aku tak puas, aku nak lagi bekerja dengan dia. Masa dekat New York tu, aku dengan dia duduk bersembang pasal nak buat satu filem, dan dia sendiri pun masih berminat untuk bekerjasama dengan aku. Alhamdulillah, dan harap satu hari nanti aku boleh lagi berkolaborasi dengan Aryo Bayu, dan ya, semoga dia tu sukses lah di bidang lakonan di Indonesia, dan harap dia boleh juga pergi ke international, maknanya pergi ke Hollywood misalnya, sebab dia ada package itu untuk sampai ke Hollywood. Okay guys, itu saja perkongsian aku mengenai pelakon yang pernah aku bekerjasama, pernah terlibat bersama dengan diorang, iaitu Aryo Bayu. Dan mungkin untuk siri-series yang akan datang, aku akan bercerita lagi tentang pelakon-pelakon yang pernah aku bekerja, bukan saja dari Indonesia tapi juga dari Malaysia, pelakon-pelakon lokal. Ramai guys, ramai pelakon-pelakon yang hebat dekat Malaysia ni. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Dan kalau korang ada apa-apa, korang boleh komen kat bawah, bagi cadangan apa-apa. Dan juga kalau ada audience, penonton daripada Indonesia yang mau komen di bawah untuk menambahkan lagi apa yang mungkin aku tak ada dalam tu, aku tak masukkan dalam video ini, yang mungkin korang lebih tahu daripada aku, korang boleh juga untuk bagi komen dekat bawah. So kita berkongsi info tentang dunia hiburan kita lah, dunia kesenian kita, terutamanya filem. Alright guys, itu saja. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum, bye.